kita nak buat sawit bakar. Sawit ni boleh je kalau nak makan mentah macam itu, tapi kalau bakar ataupun rebus dia lagi sedap lah. Dia lagi naik dia punya lemak dia tu. Boleh tahan lah, sedap tak? Lepas tu dia banyak asap sikit lah. Dia punya apis ni agak besar, kalau kita angkat ni baru nampak. Tu dia. Okay guys, Facebook keluarkan memory tahun lepas, 1 year ago, 7 Jun 2020. Yang ni masa tu tengah PKP yang lepas, 1.0 tu. Tak boleh pergi camping lah. Jadi aku dekat rumah aku sharing pasal gas camping, gas murah versus gas mahal. Hari ni tarikh yang sama, 7 Jun, malangnya masih ada kat rumah juga perkara yang sama. Jadi apa aku nak share kali ni ya? Cari idea. Okey, jadi apa je yang aku boleh share yang berkaitan dengan camping lah, yang boleh dikaitkan dengan camping lah. Tak nak lari tema sangat. Terkurung, tak boleh pergi mana ni. Yang ada depan aku ni pokok sawit, ladang sawit. Jadi nak buat apa ni? Survival sawit ataupun apa yang kita boleh manfaatkan daripada tumbuhan sawit ataupun pokok sawit ni. Biji dia boleh makan, apa lagi? Boleh buat dapur, dia punya biji dia. Okey, biji dia kita boleh buat stove sebenarnya. Jadi hari ni aku nak share pasal stove sawit lah kot. Yang lepas dah share pasal dapur camping, jadi hari ni kita try buat stove daripada biji sawit. So aku akan ambil beberapa barang dulu, lepas ni kita terus ke ladang sawit. Jom. Okay, aku akan pergi dekat bahagian dalam sikit, sebab yang dekat depan rumah aku ni pokok sawit dah tua, dah tinggi. So aku nak pergi yang bahagian dalam sikit, yang pokok muda sikit. Tempat ni dekat je dengan rumah aku kan, dekat depan rumah aku je. Okey, kita dah sampai kawasan ladang ataupun pokok sawit. Okey, ni kawasan ni pokok dah tinggi lah, pokok tua. Aku rasa mungkin dah tak ada buah dia. Lepas tu dia punya bawah dia semak sikit lah. Kita tengok depan sikit. Okay guys, sedikit fakta lah mengenai sawit ni. Malaysia pengeluar nombor 2 terbesar di dunia selepas Indonesia. And then pada tahun 2012 lah, keluasan sawit ni meliputi 15% daripada kawasan tanah dekat Malaysia. 15% pada tahun 2012. Sekarang ni dah dekat 10 tahun. Aku rasa luas lagi pada tu. Jadi memang ada kemungkinan lah, ataupun potensi untuk korang berada di dalam situasi macam mana lah, tersesat ke, survival ke. Apa yang korang jumpa, pokok sawit. Contoh dia, kalau korang nak pergi hiking pun, biasanya korang akan lalu ladang sawit dulu kan. Ataupun korang nak pergi masuk mana-mana lah, masuk kawasan hutan lipo ke mana ke, mesti akan ada lalu hutan sawit ataupun kawasan ladang sawit. Okay, aku akan ambil beberapa bahan daripada tumbuhan sawit ni, daripada pokok sawit ni. Dan aku akan demokan macam mana nak buat stove daripada biji sawit. Biji sawit yang macam mana yang kita boleh buat sebagai stove. Aku akan demokan sekejap lagi, dan aku akan ambil beberapa bahan lain lah yang kita boleh kaitkan dengan situasi survival, yang kita boleh manfaatkan daripada tumbuhan sawit ni, daripada pokok sawit. Banyak biji-biji sawit. Ini pokok dia kecil sikit, jadi senang aku nak ambil dia punya buah-buah yang dah lerai dengan dia punya. Aku nak ambil benda ni. Ini salah satu yang aku nak ambil adalah yang ni, dia punya mayang sawit ataupun
bunga sawit jantan ni. Yang ni pun ada kegunaan dia dalam situasi camping, outdoor ataupun survival. Ni bulu-bulu dia ni pun boleh buat fire starter. Bulu-bulu dia. Contoh biji sawit yang dah kering. So yang ni yang kita akan buat stove tu. Kita akan buat dapur sawit sekejap lagi. Banyak. Selain daripada biji sawit segar yang kita boleh makan, selain tu juga sumber makanan yang kita boleh dapat daripada tumbuhan sawit ni adalah daripada dia punya umbut tau. Dia punya umbut. Sama macam konsep pokok kelapa. Umbut dia boleh makan kan. Nama pun kelapa sawit. Jadi dia spesies yang lebih kurang sama. Dia ada umbut ataupun pucuk muda dia dalam batang dia tu. Kalau kita tebang yang ni, kita boleh ambil umbut itu, kita boleh jadikan sebagai sumber makanan juga. Okay, aku dah on the way nak balik. Selain daripada biji sawit, apa lagi yang kita boleh dapatkan dekat kawasan hutan ataupun pokok sawit ni? Okay, biasaannya lah kawasan ladang sawit ni dia ada sistem pengairan dia. Jadi bila ada sistem pengairan tu, dia akan ada macam parit ke apa kan. Biasanya akan ada ikan lah, ikan sepat ke haruan ke apa kan. Jadi kita boleh pasang bubu ataupun mancing. Kalau pasang bubu boleh pakai umpan biji sawit tu juga. Ni contoh dia. Mesti ada sistem pengairan dia. Sistem pengairan. Macam sekarang ni mungkin tengah musim panas, so air dia tak banyak. Tapi yang ni pun rasanya mesti ada ikan ni. Dan selain tu juga, biasanya dalam hutan sawit juga kita boleh cari sumber-sumber makanan lain. Contoh dia dekat kawasan dekat-dekat air ni, akan ada tumbuhan-tumbuhan yang ada kat situ lah yang boleh dimakan. Contoh dia macam pokok paku pakis, mungkin ada cendawan, mungkin ada apa, paku rawan ke apa kan. Yang tu semua boleh buat sebagai sumber makanan lah. Okay, aku nak on the way balik. Okay guys, ini dia 4 bahan yang aku ambil daripada pokok sawit tadi. Yang pertama sekali aku ada bunga sawit jantan ataupun mayang sawit. Yang ni fungsi dia kita boleh buat dia sebagai ubat nyamuk survival. Yang kedua ni aku ambil daripada pokok tadi adalah bahan-bahan kering daripada pokok ni. Aku tak pasti ni dia punya apa bulu-bulu ni. Aku pun tak pasti ni apa benda. Daripada batang dia dengan daripada sekeliling buah dia tadi aku ambil. So yang ni aku akan jadikan sebagai fire starter untuk aku mulakan api kejap lagi. Yang ketiga aku ambil buah segar, buah yang masak, yang baru gugur, yang masih elok lagi. Dan yang keempat aku ambil buah yang dah kering, yang dah gugur lama, yang dah kering. So yang untuk buah yang masak tadi, yang ni kita akan jadikan dia sebagai bahan makanan. Jadi aku akan tunjukkan. Dan yang buah yang dah lama ataupun yang dah jatuh lama ni aku jadikan sebagai bahan bakar ataupun kita nak buat stove daripada biji sawit. Jadi pun aku akan tunjukkan sekejap lagi. So sekarang ni first kali kita nak nyalakan api guna ni bahan-bahan kering ni. Okay, so untuk demo ni aku akan gunakan ferro rod fire starter. So by the way, ferro rod ni korang boleh dapatkan juga dekat kedai Shopee FOC. Link dia aku akan letak dekat description kat bawah. Okay, balikkan dia. Okay. Sudah berasap. Gagal. Cubaan kedua.
berjaya. Berjaya. Okey, berjaya dapatkan api. Okey, untuk mayang sawit ni ataupun sawit jantan ni, kita boleh gunakan dia sebagai ubat nyamuk. Cara dia, kita bakar ujung dia je. Kita bakar sikit, kita bakar ujung dia je. Bakar ujung dia. Bagi dia berasap. Bagi dia berasap. Dia akan membakar daripada hujung ni, dia akan merebak ke bahagian-bahagian lain sampailah ke hujung. Okey, sekarang ni aku nak tunjukkan macam mana kita boleh jadikan buah sawit yang dah kering ni, yang dah hitam-hitam sikit ni. Kita boleh jadikan dia sebagai stove lah kalau camping, sebagai dapur ataupun sebagai lilin ataupun obor sebagai sumber cahaya pada waktu malam. Jadi untuk nak buat stove ni, dia kena menggunakan buah sawit yang dah kering, yang dah hitam macam ni, tapi dia masih ada minyak dia tau. Ni contoh dia. Yang ni dia masih berminyak, yang ni dia mudah untuk menyala. Kalau buah tu masih segar macam ni, kita tak boleh bakar dia direct dan dia susah untuk menyala sebab yang ni masih ada kandungan air dalam dia punya biji ataupun daripada buah ni, jadi dia susah nak menyala. Dia boleh terus menyala sebab ada kandungan minyak pada biji tu, so dia akan menyala. Okey, api dah semakin marak. Aku nak bakar aku punya buah sawit ni, biji sawit ni. Kita nak buat sawit bakar. Sawit ni boleh je kalau nak makan mentah macam itu, tapi kalau bakar ataupun rebus dia lagi sedap lah. Dia lagi naik dia punya lemak dia tu. Lagi kalau bakar macam ni. So bakar dia tak perlu lama lah, sekejap je. Okey, dah cukup tu. Dah apa macam angus sikit lah. Okey, aku nak try makan dia. Sedap. Bau dia sedap. Rasa dia berlemak sikit lah, berlemak sikit. Rasa dia boleh dikatakan kategori sedap lah. Aku bakal atur lagi. Tapi dia banyak ni lah, banyak sabut-sabut dia ni. Okey lah, sawit bakar boleh makan lah. Kalau apa, dalam situasi survival sesat ke apa kan, jumpa buah sawit, boleh makan lah. Boleh makan sampai kenyang lah. Boleh tahan lah, sedap tak? Buah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Demo yang terakhir, aku nak jadikan dia sebagai stove camping. So kita akan memasak menggunakan stove daripada biji sawit. Tengok, boleh ke tak boleh? Api dia mungkin tak berapa kuat, so mungkin ambil masa agak panjang sikit lah compare kalau guna gas ataupun guna lilin naskah. Lepas tu dia banyak asap sikit lah. Mungkin rasa asap sikit. Air macam dah panas sikit tu, dah bunyi-bunyi tu. Masukkan Maggi. Dia punya api ni agak besar, kalau kita angkat ni baru nampak. Tu dia. Kalau letak ni dia tak nampak sangat. Aku rasa Maggi ni dah masak dah. Okay, Maggi ni dah masak. Sikit.
Kita try rasa Maggi ni ada tak? Macam ada rasa-rasa asap ke apa kan? Sebab tadi macam nampak macam banyak asap kan. Aku ada dulu. Biasa tak ada macam rasa asap kan. Rasa macam biasa, tak ada rasa smoky tak ada. Jadi kalau masak pakai ni okey lah, tak adalah dia mengganggu rasa ke apa, bau asap ke tak ada lah. Nampak macam banyak asap tadi kan, tapi okey je. Oh, api dia masih menyala lagi. Tadi memang aku ada tambah sikit lagi. Jadi kalau untuk kegunaan memasak tu aku rasa boleh, tapi agak slow. Masak nasi pun boleh. Bolehlah dijadikan satu alternatif ataupun kalau emergency kan. Jadi kalau korang berada dalam kawasan ladang sawit, hutan sawit, mungkin korang memancing ke apa ke, ni boleh jadikan sebagai alternatif lah untuk buat, jadikan sebagai dapur kalau gas habis ke apa kan. Okey, jadi inilah saja yang aku boleh kongsikan untuk kali ini. Dalam tempoh waktu semua orang kena work from home ni, aku pun terpaksa work from home. Jadi video sekarang ni agak terbatas lah, aku nak buat video tak boleh keluar. Lepas ni mungkin ada satu lagi kisah yang aku akan kongsikan, kisah seram satu lagi. Lepas tu aku tak sure lagi apa video aku nak buat. Harap tak sambung lah lockdown ni kan. Aku harap daripada perkongsian ni sedikit sebanyak ada memberi sedikit manfaat lah pada korang yang menonton. Mungkin ada yang tak tahu tentang informasi ni, jadi sekarang ni dah tahulah kegunaan ataupun apa yang kita boleh dapatkan daripada pokok sawit ni, apa kita boleh manfaatkan dalam kegiatan outdoor ataupun survival pencakaian. Jadi sampai sini saja perkongsian hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai ke akhir video. Jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum.